Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Daniel Hakim bin Muhammad Nizam 72202111 dan Ahmad Farid Daniel bin Azali 722022. Di sini kami ingin menerangkan tentang Imam Abu Amru. Okey, yang pertama sekali, latar belakang Imam Abu Amru. Nama yang diberi Zaban bin Al-A'la bin Umar bin Al-Iryan bin Abdullah bin Al-Husain. Beliau lahir pada tanggal 68 atau 70 tahun Hijrah di Mekah. Beliau wafat pada tahun 154 Hijrah di Kufah, Iraq. Gelaran beliau ialah Ibnu Al-A'la. Sifat peribadi beliau. Pertama, seorang yang sangat dihormati dalam kalangan bangsa Arab. Mendapat pujian daripada kebanyakan penyair di tanah Arab. Pakar dalam bidang berkaitan Al-Quran. Seorang yang benar, dipercayai, amanah, zuhud dan alim dalam bidang agama. Beliau juga adalah seorang ulama besar yang beramal dengan ilmunya. Menjadi contoh dalam masyarakat Arab pada zamannya. Seterusnya kami lampirkan contoh-contoh kitab cara bacaan Imam Abu Amru. Yang pertama, Al-Ahrafus Sab'atu lil Qur'ani. Yang kedua, At-Taysiri fil Qira'ati Sab'i. Yang ketiga, Al-Bayanu fi Addi Ayal Quran. Yang keempat, Al-Mahkam fi Naqatul Al-Masahif. Yang kelima, Al-Maqna'u fi Rasmi Musahifil Amsar. Dan yang keenam, An-Naqatu. Seterusnya, biodata anak murid Abu Amru yang termasyhur. Yang pertama, Ad-Duri. Nama sebenar beliau adalah Hafs bin Umar bin Abdul Aziz bin Suhban bin A'da bin Suhban Ad-Duri Al-Azdi Al-Baghdadi. Tahun kelahiran beliau adalah pada tahun 150 Hijrah pada zaman Al-Mansur dan wafat pada tahun 246 Hijrah pada zaman Mutawakkal. Panggilan beliau adalah Abu Amru dan gelaran untuk beliau adalah Ad-Duri. Beliau berasal daripada Baghdad. Sifat peribadi beliau adalah seorang yang benar, perawi terawal yang membukukan ilmu qiraat. Beliau merupakan tempat rujukan di kalangan masyarakat pada zamannya dan beliau juga seorang pakar dalam ilmu hadis. Yang kedua, anak murid termasyhur Abu Amru adalah As-Susi. Nama sebenar beliau adalah Saleh bin Ziyad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Janud. Tahun kelahiran beliau adalah pada tahun 170 Hijrah dan wafat pada 261 Hijrah. Panggilan untuk beliau adalah Abu Suhaib. Sifat peribadi beliau seorang yang dhabit, iaitu kuat ingatan, seorang yang dipercayai, rapat dengan gurunya dan yang paling tua dalam kalangan sahabatnya. Okey, kita pergi ke yang seterusnya, iaitu manhaj bacaan Abu Amru. Kita ambil manhaj yang pertama, iaitu membaca basmalah tanpa basmalah, yakni saktah dan wasal antara dua surah kecuali antara surah Anfal dan surah At-Taubah. Maksudnya kat sini surah Anfal dan Taubah tu memang tak ada bismillah lah. Okey, kita ambil dalil Dalil dia, wasil waskutan kullun jalayahu hassala wala nassa kalla hubba wajhun dzakartuhu. Okey. Manhaj yang kedua pula ialah menghadzafkan huruf alif pada kalimah maliki di dalam surah Al-Fatihah menjadi maliki. Maksudnya di sini kita buang alif dia lah. Cara bacaan Abu Amru maliki, dia tiada alif. Okey. Dalil dia ialah wa maliki yaumiddin rawihi nasir. Yang kita semua tahu bahawa ra ni adalah untuk
Imam Kisai, dan nun ni adalah untuk Imam Asim, di mana mereka saja yang membaca Maliki. Okay. Pergi ke manhaj yang seterusnya, iaitu manhaj yang ketiga, iaitu apabila mim jama' bertemu dengan huruf hamzah wasal, maka bacaan Abu Amru akan membaris bawahkan huruf mim jama' tersebut dengan syarat sebelum huruf ha ada huruf yang berbaris bawah, yakni kasrah atau ya yang mati, sukun. Contohnya, alaihimu dibaca dengan alaihimil qital. Maksudnya, mim yang berbaris depan itu kita baris bawahkannya disebabkan sebelumnya mempunyai huruf ya, ya sukun. Okey, kita ambil contoh yang seterusnya, iaitu yang asal dia dibaca bihimul asbab dan ianya ditukarkan menjadi bihimil asbab. Di sini disebabkan sebelum mim jamak itu mempunyai huruf yang berbaris bawah. Dalil Imam Syatibi dalam manhaj ini ialah wa ba'dal ha kasru fatal ala ma'al kasri qablal ha awil ya isakinan. Baiklah, yang seterusnya manhaj yang keempat dalam bacaan Abu Amru, iaitu idgham kabir. Idgham kabir terbahagi kepada dua, iaitu saghir, yakni kecil, dan kabir, besar. Idgham kabir, yakni besar, ialah apabila dua huruf berbaris. Idgham saghir pula apabila huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris. Bacaan idgham kabir hanya diriwayatkan dan dibaca oleh Susi sahaja dan tidak dibaca oleh Duri. Susi hanya membaca idgham kabir yang terdapat dua huruf yang sama di dalam satu kalimah pada dua tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Mudassir. Di dalam surah Al-Baqarah, daripada perkataan manasikakum, As-Susi akan membaca manasikum. Maksudnya dia sukunkan, dia matikan kaf yang pertama tu. Seterusnya dalam surah Mudassir pula, masalakakum dibaca masalakum. Okay. Dalil Syatibi dalam bab idgham kathir ni ialah wadunakal idgham al-kabira wa qutubuhu Abu Amrin wal Basriyu fihi tahaffala. Seterusnya kita pergi kepada cara bacaan Abu Amru pada bab mad. Yang pertama, mad wajib muttasil. Abu Amru membaca dengan 4 rakaat, iaitu tawassud. Contohnya as-samaa, jaa. Dalil Asy-Syatibi dalam bab al-mad wal qasr adalah da alifun aw ya'uha ba'da kasratin awil wa'u an dhammi la fi al-hamza tuwila. Seterusnya, mad jaiz munfasil. Ad-Duri membaca dengan 2 dan 4 harakat, iaitu qasar dan tawassud, manakala As-Susi membaca dengan 2 harakat sahaja. Contoh Abu Amru dengan bacaan tawassud adalah fi ummiha, ya ayyuha. Dan contoh As-Susi 2 rakaat adalah fi ummiha, ya ayyuha. Dalil Asy-Syatibi dalam bab mad wal qasru adalah fa in yanfasil fal qasra badirhu taliban. Ta di situ menunjukkan ad-Duri. Bi khulfihima ya yurwika. Yu di situ menunjukkan As-Susi. Darwan wa mukhdala. Kaji wa ansu'in wa sya'at tasaluhu wa mafsuluhu fil ummiha amruhu ila. Yang keenam,
Apabila terdapat dua hamzah khata' dalam satu kalimah, maka Abu Amru akan membaca dengan tashil pada huruf hamzah khata' yang kedua dan idkhal pada huruf hamzah khata' yang pertama. Contoh bacaan adalah haunabbi'ukum, haidha, andartahum. Dalil tashil daripada Asy-Syatibi dalam bab hamzataini min kalimah adalah watashilu ukhra hamzataini bi kalimatin sama. Dan dalil idkhal daripada Asy-Syatibi dalam bab hamzataini min kalimah adalah wa madduka qabla al-fathi wal kasri hujjatun bihalud wa madduka qabla ad-dhammi labba habibuhu bikhulfihima. Seandainya huruf hamzah khata' yang pertama berbaris atas dan huruf hamzah khata' yang kedua berbaris depan, maka Abu Amru akan membaca dengan dua wajah, iaitu tashil tanpa idkhal, tashil dengan idkhal. Contoh tashil tanpa idkhal adalah haunabbi'ukum. Hamzah khata' yang kedua akan jelas, manakala cara bacaan yang kedua adalah haunabbi'ukum. Ia sama seperti yang saya berikan contoh sebentar tadi. Itu sahaja daripada kami. Maaf jika ada kurang dan silap sepanjang pembentangan kami. Yang baik itu daripada Allah, dan segala kekurangan dan keburukan itu datang daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.